Kanser atau bara adalah penyakit yang sering menyebabkan kematian dan penderitaan pada manusia. Di negara barat, bara adalah penyebab kematian nombor 2 selepas penyakit kardiovaskular. Kanser payudara boleh menyerang sesiapa sahaja, terutamanya wanita. Sementara itu, kanser payudara masih banyak yang tidak difahami oleh masyarakat. Begitu juga mengenai pencegahan melalui pengesanan awal yang boleh dilakukan sendiri. Kempen mengenai pencegahan awal serangan kanser payudara juga sangat minimum, terutama di kalangan golongan kelas menengah bawah yang terdedah kepada pelbagai kemungkinan bahan sebagai pencetus kanser payudara. Akhir-akhir ini, pengidap bara payudara tidak hanya dikuasai oleh wanita berusia 40 tahun ke atas, tetapi kecenderungan ia menyerang wanita pada usia yang lebih muda walaupun hanya baru berusia 20-an. Maklumat ini tentunya memerlukan perhatian pelbagai pihak, terutamanya wanita, untuk mengenali dan berusaha menjangka serangan bara ini seawal mungkin, mengingati bahawa bara payudara adalah penyakit berbahaya dan boleh mengakibatkan kematian. Gaya hidup yang jauh dari gaya hidup yang sihat seperti kebiasaan memakan makanan segera, gemar meminum minuman ringan dan merokok akan mencetuskan kemunculan bara payudara di kemudian. Bara payudara tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi ianya memerlukan proses yang panjang untuk menyerang seseorang itu. Okey, kat sini saya ingin menerangkan tentang kaedah pengumpulan data yang kami gunakan. Kami menggunakan kaedah data primer dan data sekunder. So, di data primer kami menggunakan kaedah temu ramah dan soal sidik kepada masyarakat. And then dekat data sekunder kami menggunakan bahan seperti media cetak, internet dan pemerhatian. Okey, di sini saya juga ingin menerangkan tentang tugasan utama jawatankuasa. Okey, tugasan utama mereka adalah untuk menyediakan iklan dan kesenian, bekerjasama dengan orang ramai dan kerajaan, and then mereka memberi input dan pertimbangan dan rekomendasi kepada kerajaan. Okey, and then saya juga akan menerangkan fungsi jawatankuasa. Okey, fungsi jawatankuasa di sini adalah untuk menggalakkan pertumbuhan pemerhatian dan komitmen masyarakat terhadap kempen yang kami laksanakan. Okey, seterusnya kat sini saya akan memperkenalkan ahli jawatankuasa yang kami ada. Okey, pengurusi kami adalah Encik Muhammad Fikri bin Azinan. Timbalan pengurusi kami adalah Encik Nur Najihah binti Muhammad Iqbal. Kami juga ada setiausaha iaitu Puan Hamiza binti Abdul Rahman, dan juga bendahari kami adalah Encik Khairul Ashikin binti Jamaluddin. Kita juga ada AJK pengangkutan dan persiapan tempat iaitu saya sendiri, and then AJK untuk makanan iaitu Cik Ifa Tasnim binti Rasul, dan juga AJK untuk cenderahati adalah Puan Alia Malina binti Herman. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai tentatif program. Dengan susunan acara yang telah disesuaikan, diharapkan kesedaran akan tiba di kalangan sasaran mengenai pencegahan bara payudara sejak awal dan kemudian bertindak sesuai dengan mesej kempen. Okey, tentatif program bermula seawal 9 pagi dan berakhir pada 4 petang. Pada 10 Oktober 2020, bermula seawal 9 pagi pendaftaran, 9.30 pagi ucapan dan perasmian, 10 pagi sarapan pagi, 10.30 pagi pameran kempen semarak lawan kanser payudara, pukul 12.30 hari makan tengah hari, pukul 12.30 hari edaran flyers memberi penerangan kepada masyarakat tentang kepentingan membuat pemeriksaan sendiri. Selepas itu ada sesi forum dan jamuan ringan, dan akhir sekali pada pukul 4 petang ada cabutan bertuah, sesi bergambar, minum petang dan bersurai. Seterusnya, saya akan membentangkan pengertian kanser payudara. Okey, kanser payudara ini juga dikenali sebagai karsinoma mami, iaitu berasal daripada bahasa Latin. Karsinoma payudara adalah sejenis bara payudara yang paling biasa ditemui. Bara payudara adalah tumor ganas yang menyerang tisu payudara dan merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh semua kaum wanita. Payudara adalah alat khas bagi wanita untuk menyusu. Payudara juga terdiri daripada 3 unsur, iaitu kelenjar pembuatan susu, saluran kelenjar dan penyokong tisu payudara yang
mengikat kelenjar menjadi satu unit. Seluruh payudara dibaluti dengan kulit payudara. Saluran kelenjar akan menuju ke puting di tengah kawasan kulit yang lebih gelap, iaitu dikenali sebagai areola. Kanser payudara adalah keganasan yang berasal daripada kelenjar. Saluran kelenjar dari tisu penyokong payudara tidak termasuk kulit payudara. Okey, untuk pencegahan kanser payudara, daripada pelbagai kajian yang dilakukan oleh saintis di Eropah, terdapat beberapa gaya hidup sihat yang bertujuan untuk mengurangkan risiko tekanan barah payudara, termasuklah dengan cara pengambilan vitamin D, pengambilan susu yang betul, lakukan sukan sekurang-kurangnya 7 jam seminggu, elakkan persekitaran perokok, mengurangkan penggunaan bra berdawai dan anti-aspirin untuk ketiak, dan mengelakkan pengambilan alkohol. Seterusnya, cara mendiagnos kanser payudara ialah melakukan pemeriksaan sendiri payudara, mengurut ataupun meraba sekitar di payudara dan meraba di bawah ketiak. Terkenali simptom-simptom jika berlakunya barah payudara ini: berlaku pertumbuhan ukuran payudara yang cepat dan tidak normal, kemerahan, ruam atau bisul muncul di payudara, gatal yang berpanjangan di payudara atau di sekitar putih, terdapat penebalan tisu payudara, timbul rasa sakit atau nyeri pada payudara, muncul panas seperti demam di payudara anda, kehadiran kelenjar not limfa di ketiak atau di bawah tulang selangkar, adanya losang pipit di payudara, dan puting payudara menjadi rata atau tersendat. Pengenalpastian objek perancangan. Okey, masyarakat mengambil berat tentang penyakit barah ini. Ini menunjukkan bahawa masyarakat dapat memberikan perhatian, sokongan dan perlindungan sehingga dapat merealisasikan usaha untuk mengurangkan kematian dan juga penderita penyakit barah. Okey, melalui objektif perancangan ini, kita ada buat analisis data soal selidik di mana untuk kita mengetahui pandangan dan sikap remaja mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan barah dan kesihatan payudara. Sementara berdasarkan hasil soal selidik mendapati bahawa penduduk mempunyai sikap yang prihatin terhadap kesihatan diri. Ini akan memudahkan mereka menerima apa-apa saja maklumat berkaitan dengan kesihatan lah. Seterusnya, kami mengadakan promosi berdasarkan data yang telah dimasukkan ni. Kita memilih Kampung Cepuh Alustar adalah kawasan yang memerlukan kesihatan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan bersosialisasi, memupuk dan mencegah barah payudara dalam usaha meningkatkan kesihatan masyarakat dalam hal ini melalui pengenalan serta pendidikan berkaitan pencegahan kepada penduduk. Dari segi usaha untuk meningkatkan kesihatan awam, pejabat kesihatan akan lebih kerap melakukan kaunseling di unit pelaksanaan serta memberikan buku maklumat dan risalah dengan maklumat kepada masyarakat dan penduduk supaya mereka sedar tentang barah payudara ini dan bagaimana caranya untuk mengesan lebih awal. Okey, seterusnya analisis SWOT ialah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Adalah salah satu cara untuk menganalisis potensi pejabat kesihatan dalam mengadakan kempen barah payudara kepada penduduk. Yang pertama ialah kekuatan melalui analisis SWOT ialah mempunyai dana yang mencukupi untuk berkempen, dan yang kedua kegiatan kempen dengan mengadakan seminar sehari yang sangat berkait rapat dan semakin menyokong kempen barah payudara. Yang kedua ialah kelemahan, pejabat kesihatan belum melakukan kempen menyeluruh hingga ke akar umbi. Yang kedua, pakar barah terhad, dan yang ketiga, kempen yang dijalankan kurang diiklankan sepenuhnya. Okey, yang ketiga ialah dari segi peluang, dapat menjalankan kempen kesihatan secara berkala dengan bantuan dari penderma domestik yang sering mengambil berat menangani bara, dan juga mempunyai kerjasama dengan banyak hospital di peringkat nasional dan antarabangsa. Dan seterusnya ialah ancaman, orang ramai tidak benar-benar tahu apa fungsi perkhidmatan kesihatan, dan juga kes-kes barah yang muncul secara umum dan barah payudara khususnya meningkat kerana kurangnya kesedaran masyarakat tentang barah payudara dan berkelakuan dalam kehidupan yang sihat.
Seterusnya untuk konsep kreatif adalah terjemahan pelbagai jenis maklumat mengenai objektif sasaran penonton. Jadi pelbagai strategi pemasaran yang merangkumi ciri visual dan juga gaya reka bentuk. Strategi seperti itu dirancang untuk membawa kejayaan yang akan dicapai dalam pencegahan barah payudara melalui kempen barah payudara dalam bentuk pengumuman perkhidmatan awam. Media yang digunakan untuk menyokong aktiviti kempen ini juga disesuaikan dengan segmentasi khalayak sasaran. Oleh itu, gaya reka bentuk dan ciri visual akan menonjolkan faedah emosi yang mencerminkan masyarakat. So, terdapat 4 teknik yang digunakan dalam kempen ini: teknik penyertaan, teknik pergaulan, teknik integratif dan juga teknik penekanan. Berdasarkan teknik kempen yang digunakan, aktiviti kempen ini bertujuan untuk mempengaruhi dengan cara memperkenalkan gerakan pemeriksaan sendiri payudara BSE sebagai pergerakan menentang barah payudara yang menjalankan kempen ramah sehingga khalayak sasaran tertarik untuk terlibat dalam pergerakan BSE. Seterusnya, mengungkap punca barah payudara dan bagaimana menjalani cara yang sihat untuk mengelak risiko barah payudara sehingga kesedaran timbul di khalayak sasaran dan kemudian bertindak sesuai dengan mesej. Hari ini saya akan menceritakan tentang makna. Okey, apa itu makna? Makna ini adalah singkatan kepada Majlis Kansel Nasional. Iaitu makna ini juga merupakan sebuah pertubuhan sosial bukan berasaskan keuntungan, berfungsi sebagai pelaksana dalam proses berusaha agar masyarakat beraktif dan proaktif dalam mengatasi masalah barah. Seterusnya saya akan menceritakan tentang fungsi makna. Terdapat beberapa fungsi makna yang terdapat. Pertama ialah menjalankan perkhidmatan perubatan. Seterusnya, yang kedua menjalankan perkhidmatan sokongan perubatan dan bukan perubatan. Yang ketiga menjalankan perkhidmatan dan pemulihan. Seterusnya, yang keempat menjalankan penjagaan dan perkhidmatan kejurawatan. Yang kelima menjalankan perkhidmatan rujukan. Yang keenam dan last sekali menjalankan aktiviti pendidikan, latihan dan jangkauan. Okey. Seterusnya saya pergi kepada program makna. Program makna ni dia terdapat beberapa bahagian lah. Yang pertama program promosi, iaitu dijalankan melalui aktiviti advokasi serta komunikasi, maklumat dan pendidikan IEC serta mengatasi masalah barah. Advokasi dilakukan kepada mereka yang dapat menyumbang kepada perkembangan pencegahan barah dan selanjutnya. Seterusnya yang kedua program pencegahan. Program ini diharapkan dapat memberi perkhidmatan pengesahan awal kepada barah, maknanya kita prevent daripada berlakunya penyakit barah ini ataupun kanser. Seterusnya program sokongan yang ditujukan untuk memberikan perkhidmatan dalam meningkatkan kualiti hidup pengidap barah atau penyelidik dan aktiviti lain yang berkaitan dengan breast cancer ataupun barah payudara. Dan seterusnya yang terakhir ialah bahagian media ataupun pemilihan media. Yang pertama, dia ada dua bahagian, iaitu media lini atas dan media lini bawah. Media lini atas ni ada dua bahagian, iaitu surat khabar, iaitu secara klasik lah, memang dari dulu lagi, dan secara modernnya kita ada website ataupun laman web. Dan seterusnya yang bahagian kedua kita ada media lini bawah, iaitu poster, risalah, buklet ataupun buku kecil. Okey, sebagai kesimpulannya, setelah menguraikan rancangan kempen semarak lawan kanser payudara ini, kami dapat menyimpulkan bahawa strategi yang merangkumi reka bentuk konsep kreatif, perancangan dan pemilihan media kempen yang sesuai dan berkesan sangatlah diperlukan dalam sesuatu kempen. Tiada yang lain sehingga mesej ini dapat disampaikan dan diterima oleh khalayak sasaran. Seterusnya mempengaruhi tujuan kempen, iaitu bagi meningkatkan kesedaran masyarakat untuk melakukan teknik BSE sebagai salah satu proses pencegahan terhadap risiko barah payudara. Pemilihan media kempen berdasarkan pada ciri-ciri setiap media, terutama yang mempunyai ciri frekuensi tinggi, kerana kempen ini sangat segera diketahui oleh khalayak sasaran. Walaupun kebiasaannya media atau kebiasaan khalayak sasaran dalam membaca, melihat dan mendengar adalah faktor penting dalam penempatan media. Faktor lain yang juga dipertimbangkan dalam kempen ini adalah kecekapan kos, iaitu kos yang dicapai berdasarkan kemampuan dan pertimbangan terhadap kesan yang diperolehi.